Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmatmu. Wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahal khair. Kaifa halukum jami'an? Ismi Ustaz Muhammad Hafizan, muallim limaddatil lughatil arabiyyah di Shaffis Sadis. Jadi, alhamdulillah murid-murid semua, hari ini kita dapat sambung kelas kita, itu kelas bahasa Arab untuk tahun 6. Untuk tahun 6. Okey, jadi untuk hari ini kita sambungkan pelajaran kita, iaitu kita terus masuk pada buku teks kamu. Ustaz Arab, sebelum kita mulakan kelas kita, Ustaz Arab kamu bersedia dengan kelengkapan belajar, terutama sekali buku teks bahasa Arab tahun 6, dan terus buka pada muka surat Safhatu Tis'una. Safhatu Tis'una, maksudnya muka surat 90. Bila kita buka muka surat 90, kita akan jumpa tajuk Ad-Dhamiru Al-Muttasil Bil-Fi'li. Ad-Dhamiru Al-Muttasil Bil-Fi'li. Kalau dalam bahasa Melayunya, kita fahamkan dia, maksudnya kata ganti nama. Ad-Dhamir maksudnya kata ganti nama, Al-Muttasil bersambung, bil fi'li dengan kata kerja. Dhamir bersambung, kata ganti nama bersambung dengan kata kerja. Kalau sebelum ni kita dah belajar dah ad-dhamir kan. Ad-dhamir ni contohnya Ustaz boleh bagi ana, anta, anti, nahnu, huwa, hiya. Kita dah belajar dah sebelum ni. Tu saya, awak, kami, dia, semua tu. Itulah kata ganti nama ataupun dhamir dalam bahasa Arabnya. Dan kemudian fi'li, fi'lun. Fi'lun kata kerja. Kata kerja ni contohnya makan, minum, berlari, tidur, yang tu. Yang sebelum ni kita dah belajarkan fi'lun kan, apa maksud fi'lun. Jadi untuk hari ini Ustaz akan ajar kamu berkenaan dengan penggunaan macam mana kita nak guna kata ganti nama itu dhamir, kita nak sambungkan dia dengan kata kerja. Kita nak gabungkan sekali kata ganti nama dan kata kerja. Kita nak buat dalam satu ayat. Macam tu. Jadi Ustaz Arab kamu bersedia, minda kamu sedia dengan semangat kamu untuk teruskan tajuk ini. Okey? Baik, seterusnya. Okey, sebelum kita pergi jauh lagi dalam tajuk ni, Ustaz nak tunjukkan, kita nak buat balik ulang kaji, kita nak ulang kaji balik apa yang dikatakan, apa maksud dhamir. Ad-dhamir. Ad-dhamir kata ganti nama. Okey, contoh Ustaz bagi kat sini, ana. Ana maksudnya saya. Ana maksudnya saya. Okey. Baik. Nahnu. Mahnu maksudnya kami. Ingat ya? Nahnu maksudnya kami. Okey. Kemudian anta. Anta maksudnya awak. Tapi awak ni kita tujukan kepada orang lelaki. Anta, awak,
Awak yang lelaki, kita tujukan pada orang lelaki. Okey, kemudian anti. 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 Anti maksudnya sama juga awak, tapi kita masukkan awak itu adalah orang perempuan. Okey, kemudian huwa. 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 Huwa maksudnya dia. Dia, tapi kita masukkan dia ni adalah orang lelaki. Kita tuju kepada orang lelaki. Kemudian hiya. 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 Hiya pun maksudnya dia, tapi kita tujukan kepada orang perempuan. Okey, Ustaz harap kamu ingat balik apa yang dimasukkan dengan dhamir. Dhamir kata ganti nama. Okey. Baiklah murid-murid semua, untuk memudahkan kamu nak faham apa ad-dhamir al-muttasil bil fi'li. Itu kata ganti nama bersambung dengan kata kerja. Baiklah, Ustaz bagi contoh dalam bahasa Melayu dulu. Apa maksudnya kata ganti nama bersambung dengan kata kerja? Okey. Jadi kat sini Ustaz akan bagi contoh dalam bahasa Melayu. Kita belajar dalam bahasa Melayu dulu, kemudian kita tukarkan ayat kita belajar ni dalam bahasa Arab. Okey, baik. Contoh bahasa Melayu. Saya telah makan. Saya telah makan. Yang kedua, kami telah makan. Tiga, dia. Sama ada lelaki atau perempuan telah makan. Awak. Sama ada lelaki ataupun perempuan telah makan. Ini adalah contoh senanglah Ustaz boleh bagi dekat kamu supaya kamu lebih faham, lebih mudah nak faham tajuk yang kita nak belajar ni. Itu ad-dhamir al-muttasil bil fi'li. Tayyib. Baik. Sekarang kita cuba nak masuk tajuk kita, itu ad-dhamir al-muttasil bil fi'li. Baik. Kita nak gabungkan antara kata ganti nama dengan kata kerja dalam satu ayat. Jadi, apa yang sebelum ni kita tahu, fi'lun. Fi'lun terbagi, kita tahu dah fi'lun, sebelum ni kita tahu dah fi'lun terbagi kepada tiga. Pertama, fi'lul madhi, fi'lul mudhari' dan fi'lul amma. Kalau fi'lul madhi adalah perbuatan yang sudah lepas. Sudah makan, sudah minum, sudah minum, telah makan, telah minum, kan? Itu fi'lul madhi. Kalau fi'lul mudhari' perkara yang sedang berlaku, dan fi'lul amar perkara yang perbuatan yang kita arahkan. Jadi untuk hari ini Ustaz ambil satu fi'lun, itu kita terus fokuskan kepada fi'lul madhi. Fi'lul madhi itu perbuatan yang sudah lepas. Itu kata kerja masa lalu, ataupun dalam bahasa Inggeris yang kamu belajar, verb past tense. Okey. Jadi kita nak gabungkan kata kerja yang sudah lepas dengan kata ganti nama. Kita nak gabungkan fi'lul madhi. Kita nak gabungkan, jadi sini Ustaz letakkan tanda tambah, maksudnya sambung ad-dhamir dengan kata ganti nama. Contohnya kita nak buat saya telah ... kami telah ... awak telah ... kan? Mana telah itu, perkataan telah itu adalah menunjukkan bahawa ia adalah kata kerja yang sudah berlaku, ataupun kata kerja masa lalu, kata kerja yang sudah lepas. Okey, setakat ini boleh faham murid-murid semua? Ustaz harap kamu dapat fahamlah, ya. Okey, baik.
Tayyib. Baiklah murid-murid. Okey, sekarang kita nak gabungkan dengan apa tadi? Fi'lun, itu kita ambil fi'lul madhi, itu fi'lul madhi dengan dhamir. Kita nak cuba gabungkan macam mana. Kita nak gabung dan kita tengok bila kita gabungkan apa akan jadi. Okey. Baik, kita buat satu contoh fi'lul madhi. Itu perbuatan yang sudah lepas, kata kerja yang masa lalu. Kita ambil satu contoh perkataan. Perkataan ni naqala. Naqala. Okey, Ustaz tanda naqala. Okey. Naqala maksudnya telah memindahkan. Telah memindahkan. Naqala bermakna telah memindahkan. Jadi kita nak buat ayat, kita nak cakap saya telah memindahkan. Kami telah memindahkan. Awak telah memindahkan. Dia telah memindahkan. Itu maksudnya. Jadi ayat tu dalam bahasa Melayunya kita telah gabungkan dia kata ganti nama dengan kata kerja. Okey. Jadi dalam bahasa Arab kita dah tahu kan, ana saya, nahnu kami, anta awak, huwa dia. Jadi kalau dalam bahasa Arab kita tak boleh buat ana naqala, nahnu naqala. Memang betul kan? Kalau ana saya naqala telah memindahkan, kita buat terus ayat ana naqala, nahnu naqala, anta naqala. Betul, tapi tidak tepat. Okey, caranya ialah Ustaz akan tunjuk kejap lagi dekat slide yang seterusnya. Ini dia. Kalau kamu perasan dalam buku kamu ada satu sifir, formula lah. Yang ni Ustaz ubahkan sikit untuk lebih mudah kamu nak faham. Okey, baik. Kita tengok yang sebelah sini dulu. Yang Ustaz tunjuk ni. Okey, di belah sini Ustaz letak dhamir, kata dhamair, kata ganti nama, dan sini Ustaz letak fi'lul madhi. Okey, jadi yang ni Ustaz ubahkan sikit jadual yang ada, sifir yang ada dalam buku teks. Okey, Ustaz tu letak je perkataan perkataan fi'lul madhi kat sini. Okey, baik, kita perhatikan satu persatu. Mula-mula kita perhati yang ni, lepas tu kita perhati yang ni. Okey, baik, sedia. Baik, naqala. Tadi naqala kan? Perkataan naqala tadi maksudnya telah memindahkan. Kita nak gabungkan dia dengan ana, saya. Kita nak cakap saya telah memindahkan. Naqala kita nak gabungkan dengan ana. Okey, macam mana nak buat? Senang saja. Ana ini kita ambil perkataan naqala. Maaf. Kita ambil perkataan naqala. Okey, kita gabungkan dengan ana, kan? Ana ini kita tukarkan dia, kita buang, kita tukarkan dia dengan ta baris hadapan, tu. Macam tu. Jadinya dalam tulisan naqaltu. Kalau ana kita tukar dengan tu. Ana kita tukar dengan tu. Jadilah dia naqaltu. Okey, Ustaz letak barisnya. Pen. Okey, baik. Naqaltu. Jadi dia naqala campur ana jadi naqaltu. Maksudnya naqaltu saya telah memindahkan. Kalau dalam ayatnya, kita tengok dalam ayat sebelah ni ana saya, naqaltu saya telah memindahkan ad-darrajata basikal bisyahinati dengan syahinati dengan lori. Saya telah memindahkan basikal dengan
lori. Itu dia. Baik. Faham tu? Okey, baik. Yang pentingnya kamu kena ingat kalau ana kita kena tukarkannya dengan tu. Jadi naqaltu. Okey, naqaltu. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Naqala. Naqala kita nak gabungkan dia dengan nahnu. Nahnu maksudnya kami. Kita nak cakap kami telah memindahkan. Senang saja caranya. Nahnu ini, perkataan nahnu. Okey, nahnu ni kita buang, kita gantikan dengan na. Nun alif. Jadilah dia, rizat dia, keputusannya jadi macam mana? Jadi ada naqalna. Bila kita sebut naqalna tu orang dah faham dah. Kami yang telah memindahkan. Naqalna. Ustaz letak barisnya. Naqal. Sorry ya, bengkok sikit. Okey, naqalna. Kami telah memindahkan. Okey, contoh dalam ayat. Tengok dekat sini. Nahnu, kami. Naqalna, kami telah memindahkan. Inilah dia. Naqalna ad-darrajata bisyahinati. Kami telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Macam tu. Kami telah memindahkan basikal dengan lori. Maksud dengan lori bukan kita pindahkan basikal tu, basikal, lori kita pindahkan. Tak. Kita gunakan lori untuk memindahkan basikal. Okey, baik. Seterusnya. Kita tengok. Perkataan naqala. Kita nak sambungkan dia, kita nak gabungkan dia dengan anta. Apa jadi? Senang saja. Bila anta, kita gantikan perkataan anta ni dengan ta. Ta di baris atas ta. Jadi, rizatnya jadi naqalta, anta naqalta. Okey, Ustaz letak baris 1, 2 baris. Okey, naqalta. Okey, kita baca anta ni maksudnya apa tadi? Anta ni awak kan? Awak untuk orang lelaki. Jadi naqalta. Okey, sekarang kita tengok dalam ayat. Anta naqalta ad-darrajata bisyahinati. Awak telah memindahkan basikal dengan lori. Maksudnya dengan menggunakan lori. Itu dia. Bila anta, senang saja kita gantikan kata anta ni, kita letak huruf ta baris atas, kita gabung jadi naqalta. Okey, faham tu? Tayyib. Baik, seterusnya kita tengok naqala. Naqala telah memindahkan maksudnya. Kita nak gabungkan dia dengan anti. Anti maksudnya apa dia? Anti maksudnya awak untuk perempuan. Senang saja, lebih kurang dengan anta, cuma ni dia. Kita anti ni kita gantikannya dengan huruf ta di baris bawah ti. Jadi kalau tadi anta naqalta, anti naqalti. Ni dia. Senang saja. Tadi kat sini kan ta. Kalau sebab anta, kalau anti jadi ti. Naqalti. Naqalti, anti naqalti, anta naqalta. Ni senang. Ni senang. Cuma tukar baris atas dengan baris bawah. Okey, kita tengok dalam ayat. Anti, sebentar. Anti naqalti ad-darrajata bisyahinati. Awak yang kita masukkannya ni perempuan. Anti naqalti, awak telah memindahkan
ad-darrajata basikal bisyahinati dengan menggunakan lori. Okey, seterusnya naqala. Naqala kita nak gabungkan dia dengan huwa. Huwa dalam bahasa Arabnya ialah dia. Dia untuk lelaki. Yang ni paling special. Naqala bila kita nak gabungkan dia dengan dhamir huwa, dia tak ada perubahan. Ustaz pangkah kat sini, dia tak ada perubahan. Dia kekal dengan perkataan naqala. Naqala. Dia tak berubah. Yang ni satu je tak berubah. Maknanya fi'il bila kita nak gabungkan dia dengan dhamir fi'il madhi, nak gabung dengan dhamir huwa, maknanya apa tadi? Kata kerja tadi tidak berubah. Fi'lun tadi tidak berubah. Dia dikekalkan jadi naqala juga. Naqala. Huwa naqala, dia tak berubah. Kena ingat yang ni satu je, huwa tidak berubah, dia kekal dengan fi'lun yang asal, perkataan asal. Huwa, tengok dalam contoh ayat sebentar. Okey, dalam contoh ayat huwa, dia naqala ad-darrajata bisyahinati. Huwa naqala ad-darrajata bisyahinati. Dia telah memindahkan basikal dengan menggunakan lori. Itu dia. Satu je ni dia tak berubah. Okey. Naqala. Kena ingat sini. Tak berubah. Okey. Akhir sekali kita tengok naqala, kita nak gabungkan dia dengan hiya. Hiya ni maksudnya apa tadi? Hiya maksudnya dia, kita tujukan dalam dia ni adalah dia ni orang perempuan. Apa akan jadi? Okey, hiya naqala nak gabung dengan hiya. Okey, senang saja. Hiya kita buang, kita ganti dengan dia dengan ta. Ta bertanda sukun atau tanda mati, ta mati. Jadi kita tengok dalam result dia, putusan dia jadi macam mana? Dia jadi macam mana? Tengok ustaz ni. Okey, baik. Naqalat. 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 Kita tukar hiya, kita buang, kita gantikannya dengan ta bertanda sukun, ta mati. Jadi dia naqalat. Hiya naqalat. Okey, jadi benda ni kena hafal lah. Bahasa Arab ni dia tak boleh nak lari pada hafalan. Kena macam mana pun kena rajin menghafal. Baik, kita tengok dalam ayat. Apa jadi dalam ayat? Okey, hiya naqalat ad-darrajata bisyahinati. Dia, itu perempuan, telah memindahkan basikal bisyahinati dengan menggunakan lori. Okey, baik. Faham tu? Okey. Baik. Baik. Jadi kita ulang balik, kita tengok semula. Kita baca sama-sama. Baik, yang pertama sekali saya. Ana naqaltu. Saya telah memindahkan. Nahnu naqalna. Kami telah memindahkan. Anta naqalta. Awak telah memindahkan. Awak ni untuk orang lelaki. Baik. Yang ni seterusnya. Anti naqalti. Awak telah memindahkan. Anti ni awak untuk
perempuan. Okey, seterusnya huwa. Huwa naqala. Huwa naqala. Wa tak berubah, dia kekalkan naqala asal dan juga dia akan jadi naqala juga, dia tak berubah. Okey, akhir sekali hiya. Hiya naqalat. Hiya naqalat. Hiya dia untuk perempuan. Just tukarkan hiya ni dengan ta bertanda mati. Jadi dia naqalat. Hiya naqalat. Hiya naqalat. Okey? Boleh faham? InsyaAllah boleh faham. Senang kan? Jadi kena rajin-rajinlah menghafal. Okey. Baiklah murid-murid. Tadi dengan Ustaz Arab, dengan penerangan Ustaz tadi, kamu dapat faham apa yang kita belajar hari ini dan cara kita nak gunakan kata ganti nama bersambung dengan kata kerja. Ad-dhamiru al-muttasil bil fi'li. Ad-dhamir al-muttasil bil fi'li. Kata ganti nama bersambung dengan kata kerja. Okey? Boleh faham kan? Okey, baik. Kalau tak faham, boleh ulang-ulang. Tengok video yang Ustaz bekalkan ini. Dan bila dah faham, tak boleh lari daripada kena hafal apa yang kita baca tadi. Kena hafal lah. Sikit je, tak banyak kan? Okey, baik. Untuk tugasannya, di sini Ustaz ada sediakan beberapa perkataan. Beberapa ayat yang Ustaz tunjuk ni. Ustaz Arab, kamu salin ayat-ayat ini. Okey, ayat-ayat ini ana naqaltu ad-darrajata bisyahinati. Okey. Jadi tajuknya kamu tulis tajuk besar tadi, kemudian kamu tulis salin semula ayat-ayat ini yang Ustaz tunjuk ni. Okey, kemudian kamu gariskan dhamirnya dengan hasil daripada gabungan antara fi'lun dengan dhamir tu. Kamu garis ana naqaltu, nahnu naqalna, anta naqalta, anti naqalti, huwa naqala, hiya naqalat. Itu saja untuk tugasan kamu pada minggu ini. Ustaz Arab kamu dapat siapkan, dan Ustaz Arab sangat-sangat kamu hafal apa yang kita baca tadi. Yang tak susah pun, ayat dia pendek je, tak payah hafal semua. Ana naqaltu darrajata bisyahinati. Okey, boleh nak hafal semua. Yang penting sekali kamu kena ingat yang ni. Ana naqaltu, nahnu naqalna, anta naqalta, anti naqalti, huwa naqala, hiya naqalat. Jadi bila kamu ingat yang ni, bagilah perkataan apa pun, kata kerja apa pun kamu boleh tukar sendiri. Contohnya zahaba, syaraba, kan? Jadi kamu boleh tukarkan sendiri. Lepas ni bila hari-hari yang lain, Ustaz bagi perkataan lain pula untuk kita gabungkan dengan dhamir. Boleh? Okey, itu saja untuk minggu ini. Jadi sebelum Ustaz sudahi kelas kita pada hari ini, Ustaz ucapkan syukran jazilan kerana murid-murid semua sudi menonton video yang Ustaz bekalkan ini daripada awal hingga akhir. Jadi dengan ini Ustaz sudahi kelas kita dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila liqa, ma'assalamah. Okey, jangan lupa subscribe channel Cikgu untuk memudahkan kamu mengikuti kelas-kelas saya pada masa-masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.